Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada tuan-tuan sedang penonton rahmat Allah Taala. Pada hari ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Taala, kita banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah Taala balik muhasabah pada diri kita. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan satu skop, satu perbahasan yang cukup hebat, iaitu kadar wajib bagi zakat harta, zakat emas, perak dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mana mereka menyimpan, mereka ada harta berupa emas, berupa perak, tetapi tidak pernah sama sekali untuk menginfakkannya di jalan Allah Taala. Zakat tidak dilaksanakan, zakat dipandang enteng, zakat tidak diberikan perhatian. Maka apa Allah Taala tekankan? Fabashirhum, maka khabarkanlah berita gembira untuk mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang cukup dahsyat. Jadi mudah-mudahannya setiap penonton yang bertanya, saya akan mempersilakan kepada Ustaz Khairullah untuk membincangkan kupasan tersebut. Apakah kadar-kadar wajib bagi zakat supaya kita lebih nampak dan kita lebih jelas dan kita bertambah semangat untuk melaksanakan ibadah zakat tersebut. Jadi saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita Ustaz ini yang tidak jemu melayan kerana ahli panel, dan seterusnya Ustaz Amri ahli panel yang kedua. Alhamdulillah. Jadi untuk perbincangan kita pada kali ini adalah berkenaan dengan kadar zakat emas dan juga perak. Jadi tadi kita dah dengar apa yang dibacakan oleh Ustaz Husnaini berkenaan dengan Allah mengkhabarkan berita gembira bagi orang yang tidak mahu membayar zakat. Ini satu sindiran sebenarnya. Sindiran belaka. Tak bayar zakat, berita gembira dia api neraka. Kerana zakat ini satu kewajipan yang perlu kita laksanakan. Baik. Terus kepada skop persoalan kita, iaitu kadaran zakat emas dan juga zakat perak, yang mana merupakan antara pelaburan terbanyak yang kita guna di dunia ini. Perniagaan kita guna kadar emas dan perak. Kemudian main saham, kemudian macam-macam lagi, semuanya berkaitan dengan emas dan juga perak. Jadi tidak terlepas daripada zakat yang perlu kita bayar, iaitu zakat emas dan perak, yang mana antara syarat untuk kita membayarnya zakat dan perak ini, pertamanya adalah cukup haulnya, cukup tahunnya. Makanya kena cukuplah setahun, dan juga cukup dia punya kiraan ataupun nasab dia, maka barulah dikeluarkan zakat emas dan juga zakat perak. Sila penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan maksud hadis tidak wajib zakat pada emas yang kurang daripada 20 mithqal. 20 ini satu kadaran yang diletakkan, 20 mithqal, dan tidak wajib zakat pada perak yang kurang daripada 200 dirham. Sila penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita melihat sebenarnya dalam zakat ini, kalau mengikutkan ulama yang pendapat ulama yang lebih contemporary, menurut kiraannya 20 misqal ini adalah 2.5% daripada nilaian emas yang kita simpan itu, sekiranya melebihi ataupun cukup dia punya kiraan. Dan sekarang ini kalau kita lihat kiraannya, emas itu adalah 85 gram. 85 gram. Sekiranya ada 85 gram di tangan yang kita simpan, maka wajib untuk kita bayar zakat. Jadi itu adalah kadaran, ataupun 2.5% ini adalah 1/40 daripada nilai emas tadi. Maknanya cukup 85 gram. Persoalan, bagaimana pula kalau dengan zakat emas yang kita gunakan untuk berhias dan sebagainya? Adakah perlu dizakat? Kalau mengikut kepada pandangan ulama, kalau kita lihat pandangan-pandangan terbaru berkenaan dengan orang yang menggunakan emas, memakai emas, adakah yang wajib dibayar? Maka jawapannya tidak. Ini juga disebut dalam kitab-kitab fiqh yang lama. Dan kita lihat uruf ataupun adat, secara adatnya zaman sekarang ini, kan, orang yang secara adatnya memakai emas itu tidak melebihi daripada 500 gram. Jadi kalau lebih itu, maka kesemua emas yang dipakai tadi hendaklah dizakatkan. Ini menurut pandangan-pandangan ulama terdahulu, antaranya Imam Qalyubi dalam kitab Hasyiatan Qalyubi wa Mamira. Antara lain pandangan ulama yang menyebutkan dalam kitab Takrirat Sadir, ada menyebutkan, dan juga pandangan ulama contemporary antaranya Syekh Yusuf Qaradawi dalam Fiqh Zakat ada menyebutkan, alangkah baiknya semua perhiasan tadi sekiranya melebihi kiraan ataupun melebihi nasabnya, maka hendaklah dibayar. Ini adalah bentuk zakat emas yang perlu kita bayar. Ini kan, itu kan kita sebut yang dipakai perlu dibayar sekiranya lebih. Ini kan lagi yang kita simpan bertahun-tahun, yang ada dalam bank kita, yang kita beli, yang kita buat saham dan sebagainya, maka lebih wajib itu dibayar. Itu adalah zakat yang dikenakan, iaitu zakat emas yang perlu kita wajib bayar. Jadi senang penonton dalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat antara yang lain, iaitu satu lagi saudara kepada emas, iaitu perak. Perak, iaitu kita sebut sebagai dirham lah. Kalau jadi duit dirham lah dia, kalau emas jadi duit dinar lah dia. Jadi perak juga perlu dizakat, dan kadarannya mengikut para ulama, iaitu nisabnya iaitu sebanyak 200 dirham. Itu disebut oleh Nabi SAW tadi, kalau kurang tidak perlu. Tapi kalau lebih ataupun mencecah status 200 dirham ataupun bersamaan 595 gram, mengikut pandangan yang terkini lah, mungkin setiap tahun itu dia ada perubahan dan sebagainya. Jadi sekiranya sampai pada nisab tersebut, maka hendaklah dibayar. Makanya kita lihat, kalau digunakan untuk perhiasan, maka sekiranya lebih, maka hendaklah dibayar. Baik, kemudian kita lihat cara pembayaran, iaitu 2.5% daripada kadar yang cukup tadi, ataupun harga dia. Sekarang nak kira harga dia. Jadi daripada itu kita lihat sebenarnya kadaran ini telah ditentukan daripada Rasulullah SAW sendiri, yang menunjukkan bahawa apa-apa harta yang kita miliki, emas, perak, perniagaan, ada petroleum pula dan sebagainya, ada macam-macam lagi simpanan dan sebagainya, maka wajib kita zakat. Dan insya-Allah nanti kita akan lihat apakah perkara-perkara lain, ataupun apakah bentuk-bentuk perniagaan ataupun bentuk-bentuk lain, benda-benda yang boleh kita zakatkan, dan lebih kurang sama je sebenarnya kadaran yang perlu dizakatkan. Contoh zakat pendapatan, lebih kurang sama 2.5% daripada keuntungan perniagaan, cukup simpanan dan sebagainya, sama. Cuma atas dasar kesedaran diri kita sendiri, sama ada kita nak zakat ataupun tidak. Ini penting. Dan kadar yang diletak ini sebenarnya bagi kita adalah rendah kerana nilai emas, nilai perak itu tinggi, dan kita bayar dengan kadaran yang cukup rendah. Rasulullah bagi ini supaya akan hilang rasa tamak di dalam diri kita. Bukan nak kau semua, tapi kongsi sikit, kongsi sikit-sikit sesama saudara se-Islam kita. Jadi kita lihatlah betapa cantiknya Islam ini. Kita lihat dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW daripada hadis yang kita baca tadi. Maksud dia
maka kita dapati bahawa zakat emas dan perak ini cukup penting untuk menjadi ekonomi kita. Seterusnya yang terakhir, saya sebutkan antara syarat-syarat untuk kita wajib zakat emas ini. Dia ada syarat dia. Dia tak boleh kalau kita ada pinjam orang punya ke, ada simpan orang lain punya pula. Jadi dia ada syarat dia. Antaranya yang pertama, dimiliki oleh orang Islam sendiri. Contohnya kita beli emas, kita simpan milik kita. Yang kedua, cukup nisab dia, cukup dia punya kiraan dia, berat dia cukup, berat dia perlu zakat, dan cukup tempoh waktunya mengikut tahun kiraan hijrah. Dan yang terakhir adalah pemilikan yang sempurna bagi tuan yang punya emas. Dan itulah sebenarnya syarat-syarat wajib untuk kita zakat. Dan itu saja, wallahu taala. Masya-Allah, syukran kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pencerahannya cukup hebat hari ini. Perlulah tuan-tuan dan penonton, jangan lupa, jangan sibuk makan nasi, makan keropok banyak-banyak, tapi perlu catat. Sebab apa? Kadar ini kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita ambil cara. Jadi bila kita catat, kita tahu, maka kita mudah-mudahan dapat kesedaran dan kita terus melaksanakan ibadah zakat ini tadi. Jadi sedang penonton hadirin rahmati Allah Taala, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini bersama perbahasan yang lebih tuntas, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Alhamdulillah, kepada sedang penonton, hadirin yang dirahmati Allah Taala, kita masih lagi di taman-taman ilmu yang mana dijanjikan sebagai satu tempat yang paling barakah di sisi Allah Taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan perbincangan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amri, yang mana akan mengupas satu perbahasan yang saya kira perlu kita tuntas dan faham sebaik-baiknya. Sebab apa? Kadang-kadang di kalangan kita tahu emas, tahu penggunaannya, tahu dia punya faedah, kelebihan dan sebagainya, tapi di kalangan kita kadang-kadang hampir keseluruhannya tak tahu. Ada Islam menekankan bahawasanya penggunaan-penggunaan yang diharamkan. Seumpama ada di kalangan kita mungkin jadikan hiasan bunga-bunga emas saja kat rumah tu. Apa lagi, kadang-kadang buat sudut emas, kadang-kadang apa lagi, gigi emas terlalu banyak sampai penuh satu gigi tu tak muat. Kerana apa? Dia nak tukar semua sebab emas terlalu banyak. Jadi benda-benda tersebut ada kadaran yang dilarang dan diharamkan oleh Islam. Jadi mungkin Ustaz Amri boleh perjelaskan secara detail kepada kita. Jadi saya mempersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Terima kasih diucapkan kepada moderator, sahabat panel, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama sekali, kita kena faham bahawasanya emas ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asal kejadiannya itu, kalau kita merujuk daripada kata-kata Imam Al-Ghazali, bahawasanya emas dan perak itu dijadikan sebagai satu proses perniagaan dalam muamalat Islam. Maksud kata sahabat-sahabat, emas ni biasanya terletak di mana? Sesungguhnya emas ni kalau kita lihat secara banyak, yang mengatakan bahawasanya emas ni diperolehi dari sumber dasar bumi, di permukaan bumi dan sebagainya. Nak menggambarkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas ini adalah untuk manusia menggunakan emas dan perak untuk berurus niaga, bermuamalah di antara mereka. Tapi silapnya, sayangnya, ada beberapa pihak musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cenderung untuk mengatakan bahawasanya secara logik akal mereka, bahawasanya emas itu tidak perlu, tidak sesuai lagi digunakan pada masa kini. Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman akan
akan keadaan sebenar yang telah Allah ceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam kita usaha untuk mengumpul emas tidak masalah untuk kita menggunakannya, mengumpulkannya. Tetapi perlu kita lihat dalam perspektif Islam. Kita bila mana kita menjadi orang Islam, kita perlu melihat bagaimana kita menggunakan emas itu, pastikan mengikuti landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa larangan yang perlu kita faham di sini. Yang pertama, bila kita memiliki emas, pastikan penggunaan emas itu jangan sampai kita menjadikan pinggan, sudu, cawan dan contoh tombol, kunci untuk kita jadikan sebagai penggunaan emas. Itu satu larangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah seperti tak menunjuk, nak bermegah, kita sampai tukar mangkuk tandas jadi emas dan sebagainya. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dilarang menggunakan emas itu dijadikan sebagai tempat makan, minum dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita faham di sini, emas itu hanya dibenarkan dipakai oleh kaum wanita saja. Sebab sinonimnya emas tu biasanya barang perhiasan. Barang perhiasan ni biasa lelaki ke perempuan yang pakai. Sudah tentu lelaki, perempuan. Sebab itu menjadi haram lelaki pakai barang-barang yang seumpama seperti wanita. Sebab itu para lelaki Islam, janganlah kita nak rasa kita ni orang golongan yang kaya. Kita misal kata ada syarikat emas, sampaikan kita ada syarikat emas, sampai kita terasa perlu jam pun emas, rantai emas, butang baju emas dan sebagainya. Itu adalah Allah larang amat keras sekali bagi mereka yang begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah larangan dalam Islam dalam pelaksanaan menggunakan emas itu? Iaitu dalam sistem riba. Dalam kita nak berniaga emas, pastikan jangan ada sedikit pun urus niaga dalam konsep riba. Itu larangan Islam. Itu yang ketiga tentang riba. Dan yang keempat, penggunaan emas itu pastikan hendaklah kita menyalurkan emas itu Allahumma salli alaihi wasallam, dengan kita mengagihkan seperti tadi Ustaz Khairullah telah jelaskan tentang nasab, nisab, pengagihan zakat emas itu. Sebab sifat manusia yang mengumpul emas, dia bertimbun-timbun, dia kumpul dekat rumah, kumpul dekat tempat-tempat yang rasa yang boleh dia kumpul, adalah larangan Allah SWT. Nak katanya sahabat-sahabat sedang menonton sekalian, kita ada emas, perlulah kita mengeluarkan zakat. Sebab itu tuntutan Allah SWT. Kalau kita lihat ada satu kajian yang mengatakan bahawasanya Allah SWT, ada satu pertubuhan World Gold Council, WGC, merupakan pusat emas dunia, telah buat kajian bahawasanya setiap beberapa ratus tahun permukaan bumi ini bertambah nilaian emasnya. Masya-Allah. Nak katanya sahabat-sahabat, bergantung kepada semakin lama semakin manusia itu bertambah ramai. Sebab itu Allah tahu kondisi itu, sebab itu ditambahkan oleh Allah Ta'ala di permukaan bumi itu penuh dengan emas. Nak katanya sebagai kesimpulan tentang persoalannya tadi, hendaklah kita yakin bahawasanya emas itu kalau kita agihkan, kita gunakan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya ia cukup untuk mensejahterakan seluruh manusia. Wallahu taala a'lam. Syukran kepada Al-Fadhil Ustaz Amri di atas pencerahan yang cukup hebat. Sebab apa? Kadang-kadang di kalangan kita rasa bangga, rasa riak, rasa takabur kerana apa? Ada kemewahan dia, sudah harta dia memang banyak Allah SWT bagi, tetapi dia tidak sedar bahawasanya itu adalah pinjaman sementara. Dia rasa bangga, dia meletakkan pada kedudukan yang tidak seharusnya. Makanya apa? Kita kena yakin dengan ancaman Allah SWT, fabashirhum bi'adzabin alim. Allah SWT mengkhabarkan berita yang mana mereka akan diazab dengan cukup pedih. Jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada perkara tersebut. Letakkan kedudukan, simpan emas bukan pada tempat yang boleh menimbulkan perasaan kita rasa bermegah mewah berbanding orang lain, tetapi sesungguhnya ia akan menundukkan lagi diri kita bahawasanya kurniaan ini harus disyukuri, harus kita mendapatkan pada jalan yang terbaik, infakkannya fisabilillah. Mudah-mudahan kita bertambah semangat untuk mengamalkan Islam. InsyaAllah tuan-tuan sedang penonton Allah SWT, jangan ke mana-mana. Kerana apa kupasan kita pada hari ini, kita akan kongsi lagi selepas ini, sebab kita berehat seketika. Jadi insyaAllah jangan ke mana-mana. Siru ala barakatillah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically.
in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Alhamdulillah sudah hadirin tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak yang mana masih lagi setia dalam Bicara Hikmah bersama saya dan ahli panel yang kita telah kupas sebentar tadi berkenaan dengan hikmah zakat ataupun hikmah-hikmah yang boleh kita kongsikan dengan tuan-tuan semua. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan seterusnya persoalan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairullah, yang mana kadang-kadang bila mana Ustaz tidak membincangkan berkenaan kadar-kadar zakat, emas 2.5% dah cukup haul, nisab dan sebagainya, perlulah dizakatkan. Kadang-kadang di kalangan kita bila tidak ada ilmu, tak ada kefahaman yang padu, kita akan merasa ia membebankan. Walhal kadar tersebut terlalu sikit. Cuba kita bayangkan RM100 kita ada, hanya lebih kurang 2.5%. Berapa sangat? Berapa sangat tuan-tuan, hadirin sekalian penonton? Makanya apa kita nak jelaskan? Saya akan jemput kepada Ustaz Allah untuk menjelaskan secara mendalam kadar tersebut sebenarnya tidak membebankan, malahan ia akan menginsafkan diri kita bahawasanya hak tersebut perlu diletakkan pada orang-orang atau golongan yang seharusnya kita berikan. Jadi saya mempersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan perbicaraan kita. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Ustaz Nani. Jadi alhamdulillah di dalam kesimpulan yang boleh kita buat daripada tajuk kadar tentang zakat emas dan juga perak ini, pertamanya saya menyentuh berkenaan dengan hikmah mengapakah Nabi SAW meletakkan kadaran pada zakat emas dan juga zakat perak. Dan kalau kita lihat di sini, kadar yang Nabi beri ini tidak membebankan, tidak membebankan kita. Dan kalau kita rasa terbeban, perlu kita soal pada diri kita, adakah nikmat yang selama ini Allah SWT beri pada kita, telah kita laksanakan dengan baik, telah kita tunaikan dengan baik ataupun tidak. Baik. Kemudian kita lihat antara yang lain, kadaran-kadaran ini dia memainkan satu peranan yang penting walaupun sedikit. Kerana sikit-sikit lama-lama Jadi bukit. Jadi gunung lah kan? Jadi banyak. Jadi nak katakan di sini peranan kita meraihkan kadar zakat ini ataupun kita menghidupkan amalan berzakat ini, antara yang lain adalah untuk kesedaran diri sendiri, dan antara yang lain kesedaran untuk membantu orang lain dan memastikan setiap masyarakat ini mendapat haknya masing-masing. Seperti mana kita lihat di zaman Umar Abdul Aziz, ketika zaman tersebut dikatakan zaman yang kaya raya kerana pengagihan zakat secara sempurna, sehingga tidak ada zakat yang hendak diberikan pada orang-orang miskin, kerana negaranya teramat kaya. Nak mencari pun nak mencari pun sukar. Jadi nak katakan kalau zakat ni benar-benar kita ikut cara, ikut kaedahnya, insya-Allah maka meliputi daripada segi aspek ekonomi, segi masyarakat, sosial dan sebagainya. Dan satu lagi yang terakhir daripada kesimpulan ini adalah bagaimana mendidik diri kita supaya bila kita sama rata bagi harta, sama rata bagi zakat ini sedikit sebanyak, mengurangkan rasa dendam ataupun mengurangkan rasa cemburu antara kita dengan manusia yang lain. Bila kita lihat orang lain banyak duit, kadang-kadang kita cemburu. Tapi bila kita kongsi, akan buang rasa dendam tersebut, dan orang lain akan buang rasa dendam mereka kerana sama-sama merasai harta, hak zakat itu, dan sama-sama mengharmonikan kehidupan masyarakat. Wallahu ta'ala. Syukran kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pencerahan tadi. Jadi kita lihat tuan-tuan, sedang penonton, bila mana konsep zakat diletakkan pada kedudukannya, maka kadang-kadang dia menimbulkan kasih sayang. Orang kaya mengasihi si miskin, orang kaya memberikan manfaat harta yang diberi kepada orang yang tidak berkemampuan. Jadi yang miskin akan merasa apa? Dia dihargai, dia masih lagi dalam keadaan dipantau, ataupun harta tersebut daripada milik si kaya, bila mana diberi kepada si miskin, dia akan rasa ini adalah satu simbol ekonomi Islam yang mana diagihkan, harta Islam diagihkan pada tempatnya, sehingga kan mereka merasa cukup berharga. Jadi kita melihat kadang-kadang di kalangan orang kaya, orang yang punya harta, dia memandang macam mana di kalangan mereka bila mana memandang negatif tentang konsep zakat. Hatta di kalangan kita, walaupun kita duit sikit,
Tapi dah ada sampai nisab yang sepatutnya kita mengagihkan untuk membayar zakat. Kadang-kadang kita sendiri memikir negatif. Kita rasa apa? Duit ni sepatutnya kita gunakan untuk apa? Membeli pakaian sekolah, sepatutnya kita pergi melancong, sepatutnya kita buat banyak benda lagi. Tetapi macam mana kita nak membuang pemikiran negatif ni? Mungkin ustaz boleh memberikan pandangan supaya apa, saranan itu tadi memberikan motivasi buat diri kita, terutama kepada semua penonton yang saya sayangi. Mungkin ustaz boleh jelaskan, dipersilakan. Bismillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Sebagai kesimpulan, perlu kita faham di sini bahawasanya anugerah, kekayaan, nikmat, duit dan segala anugerah yang Allah kurniakan kepada kita tu, perlu kita faham di sini bahawasanya segala kekayaan itu bukanlah milik mutlak kita seorang ataupun semata-mata kita punya sendiri. Sedangkan hakikatnya dalam Islam mengajarkan kepada orang-orang yang beriman bahawasanya setiap rezeki yang Allah anugerahkan itu ada hak orang lain terhadap rezeki itu. Maksud kata, bila kita dapat 1 juta, percayalah itu datang daripada Allah dan ada hak orang lain terhadap 1 juta itu. Menjadi kewajipan kita untuk memberikan sedikit sumbangan, memberikan sedikit bantuan kepada orang yang memerlukan, dan lebih penting untuk kita mengeluarkan zakat. Sama-samalah untuk kita membantu semua umat Islam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rezeki yang melimpah dan dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khair kepada Ustaz Amri di atas penerangan bahawasanya bila mana kita berfikiran positif, zakat pada hak dia sepatutnya kita beri dan kita kongsikan, makanya apa, Islam akan makin maju, ekonomi Islam akan makin berkembang. Kerana apa? Kita tahu harta itu milik Allah SWT secara mutlak dan kita hanya sebagai pinjaman saja. Kadang-kadang kita perlu ingat, orang kaya bila mana dia ada rasa zakat, harta yang dia ada perlu diagihkan pada orang miskin. Makanya apa, dia akan berlatih dirinya berdisiplin. Dia akan melatih dirinya dalam konsep dia bekerja, dalam konsep dia melaksanakan suatu urusan. Sebenarnya perlu ada diterapkan amanah dalam urusan agama. Jadi bila mana kita melihat, insya-Allah tuan-tuan yang hormat Allah SWT, keadaran itu tadi sebenarnya adalah ruang lingkup yang kita perlu jelas. Kita perlu rasa positif bahawasanya zakat ini sebenarnya tidak pernah pun membebankan diri kita, malahan ia memberi satu inisiatif yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kerana apa? Bila mana kita melaksanakan perintah wa aqimus solah wa atuz zakat, sebab firman Allah dalam Al-Quran, ia akan beriringan sembahyang kemudian akan zakat. Berkali-kali, berpuluh kali, hatta ada ulama mengatakan apa, lebih 28 kali kalimah yang sama. Nak ceritanya apa? Kepentingan zakat, kepentingan ibadah solat harus diteruskan sehingga ke hari akhirat, insya-Allah. Jadi kita melihat bahawasanya bila mana kita menerapkan unsur-unsur keagamaan dalam diri kita, makanya apa, hidup kita akan bercambah dengan ilmu, kita akan dapat meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Jadi hadirin hadirat tuan-tuan yang Allah, kita akan akhiri episod kita kali ini dengan saya mengucapkanlah seribu terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairullah dan Ustaz Amri kenapa sudi berkongsi ilmu kita pada hari ini. Makanya apa, saya akan kongsikan dengan suatu pantun, satu potong pantun yang mana saya cuba untuk kongsikan dengan hadirin, iaitu apa? Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Barilah tuan membawa ilmu, binalah bangsa membangunkan negara. InsyaAllah kita sama-sama membangunkan ekonomi negara kita, membangunkan ekonomi umat Islam. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod yang lain. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.